Assalamualaikum dan salam hormat MG Flash edisi 6 petang bersama saya Arin Asbar. Berita utama. Jawatan Kuasa Fatwa Wilayah Persekutuan akan memuktamadkan status doktrin diperjuangkan Global Equine Services and Business Holding GISBH sebagai ajaran sesat pada Khamis ini. Mufti Wilayah Persekutuan Prof. Madya Datuk Luqman Abdullah berkata, perkara itu akan dibawa dalam mesyuarat Fatwa Wilayah Persekutuan. Untuk wilayah persekutuan, mesyuarat fatwa tentang GISBH pada 24 Oktober. Tapi bagaimanapun, untuk tujuan penguatkuasaan di wilayah persekutuan, pihak penguatkuasa sudah boleh menggunakan fatwa yang sebelum ini, iaitu fatwa Arkam dan Rafaqah. Jadi kami telah bersetuju untuk itu, untuk apa-apa tujuan penguatkuasaan, fatwa sedia ada berkaitan dengan Arkam dan Rafaqah itu sudah boleh digunakan. Cuma yang GSB ini khusus untuk GSB kita akan bermesyuarat pada 24 Oktober. Maksudnya 24 Oktober akan dimuktamadkan? Akan dimuktamadkan. Sama ada warta atau? Ya. Fatwa. Tentang mesyuarat fatwa wilayah persekutuan. Sebelum ini beberapa negeri antaranya Melaka, Perlis, Selangor, Sabah dan Pulau Pinang sudah memutuskan kepercayaan dan ajaran GISBH sebagai ajaran sesat. Antaranya Jawatankuasa Fatwa Negeri Perlis pada 20 September lalu memutuskan kepercayaan dan ajaran dalam GISBH mengandungi unsur ajaran sesat khususnya batiniah iaitu kesinambungan daripada ajaran Al-Arkam yang difatwakan sesat. Polis telah mengenal pasti 4 lelaki yang didakwa mendera Ummu Atiyah yang juga anak pengasas Al-Arkam Ashari Muhammad. Ketua Polis Negara Tan Sri Razaluddin Hussein berkata pihaknya sudah menerima butiran mereka yang berkenaan berdasarkan laporan polis yang dibuat mangsa. Jelasnya mereka yang terbabit berusia 20 tahun ke atas akan dipanggil untuk dirakam keterangan bagi membantu siasatan. Dalam pada itu, beliau juga menyangkal tanggapan sesetengah pihak yang pihaknya melakukan siasatan secara terburu-buru. Pada 19 Ogos lalu, Ummu Atiyah mendakwa dia dipaksa berkahwin dengan pemimpin Global Equine Services and Business Holding GISBH dan didera fizikal serta mental. Semalam, mangsa yang berusia 41 tahun menunjukkan kepada polis lokasi dia ditahan selama sebulan di Kampung Batu Hampar dalam Perak. Seorang warga emas berusia 60 tahun bersama anaknya berumur 40 tahun ditahan bagi membantu siasatan mendera pembantu rumah warga Indonesia. Ketua Polis Daerah Ampang Jaya, Asisten Komisioner Muhammad Azam Ismail yang mengesahkan perkara itu berkata, ia dibuat selepas pihaknya menerima laporan daripada mangsa. Menurut beliau, mangsa mengadu telah didera di tangan dan kaki. Selain itu, dia juga mendakwa dipukul dengan tukul, pengepit besi dan setrika panas oleh suspek di Ampang, Selangor 13 Oktober lalu. Katanya mangsa yang berusia 25 tahun sempat menyelamatkan diri dan keluar dari rumah untuk mendapatkan bantuan. Kes disiasat mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Gegaran kuat diikuti bunyi dentuman yang mencetuskan panik penduduk sekitar Ipoh dan kawasan berdekatan pagi tadi tiada kaitan dengan kejadian gempa bumi di Indonesia. Ketua Polis Perak Datuk Azizi Mat Aris berkata pihaknya masih menyiasat mengenai dakwaan berkenaan. Menurut beliau, hasil semakan yang dilakukan bersama Jabatan Meteorologi mendapati tiada aktiviti seismik yang dikesan di kawasan itu walaupun pada waktu yang sama terdapat gempa bumi di Halmahera, Indonesia pada jam 11.24 pagi. Tambahnya lagi, pihaknya juga telah memeriksa dengan Brigade Utara Pasukan Gerakan AM di Ulu Kinta dan mendapati tiada latihan letupan yang sedang dijalankan. Begitu juga dengan Pejabat Tanah dan Galian PTG yang mengesahkan tiada aktiviti peletupan di kuari sebelum tengah hari. Sehubungan itu, orang ramai diminta bertenang dan tidak membuat sebarang spekulasi berkaitan kejadian itu serta menyalurkan maklumat dengan menghubungi Pusat Kawalan Kontingen Perak di talian 05 2451 119 atau 05 2451 073.
Lebih 1,000 penduduk di 2 buah taman bersebelahan Kampung Bukit Tampoi, Kelemak di Alur Gajah Melaka berada dalam ketakutan susulan kejadian 6 ekor ternakan kambing menjadi mangsa serangan dipercayai harimau kumbang Sabtu lalu. Malah ada penduduk mendakwa terdampak kelibat haiwan pemangsa itu melintas jalan menuju kandang kambing dan lembu kampung berkenaan tengah malam tadi. Salah seorang daripada mereka mendakwa melihat kelibatnya melintas jalan utama di kawasan itu. Nak keluar surau pun takut. Nak bergerak anak-anak nak keluar waktu siang pun dah. Dia dah kata macam mana nak pergi surau dia kata. Sedangkan ini dia kata ni harimau ni jangan main. Jadi anak daripada jajuh pesan kat ibu apa dia jangan keluar rumah. Masalah juga. Keperluan nak tak berlaku. Sampai bila nak sampai keluar. Keputusan tak apa. Minta jasa baik daripada perkhidmatan ambil alert keadaan apa yang dah berlaku lah. Jadi dalam keadaan ketakutan sekarang ni. Dalam keadaan ketakutan. Sementara itu, Pengerusi Persatuan Penduduk Taman Mutiara Ismail Kasim berkata, kejadian yang berlaku membuatkan mereka tidak berani keluar rumah jika tiada urusan penting. Malam tadi saya jumpa kelibat benda hitam daripada bawah sana naik ke atas. Bayang dia pun macam harimau kumbang. Saya balik pancing malam tadi pukul 12.05 malam. Ketinggian dia hampir paras-paras tinggi paras-paras pinggang lah. Kelibat, tapi saya nak ambil gambar tu memang tak sempat lah. Kelibat dia lari dalam keadaan laju kan. Ketika ini, Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara Perhilitan telah memasang kamera bagi tujuan pemantauan. Semalam, Malaysia Gazette melaporkan 6 ekor ternakan kambing ditemukan mati dipercayai diserang harimau kumbang pagi Sabtu lalu di kawasan berkenaan. Semua penghuni di 21 buah kediaman di Sungai Cincin Gombak yang terjejas dengan banjir susulan pembinaan projek laluan rel Pantai Timur ECRL berhampiran kawasan itu akan dipindahkan buat sementara waktu. Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amiruddin Syahari berkata, keputusan itu dibuat melalui kesepakatan dalam mesyuarat khas bersama Pegawai Daerah Gombak, Majlis Perbandaran Selayang MPS, Malaysia Railing MRL, Wakil Penduduk Sungai Cincin dan pihak berkaitan. Katanya pemindahan berkenaan membabitkan rumah yang berada di kawasan rendah dan berisiko dinaiki air sepanjang proses pembinaan dilaksanakan. Menurut beliau, semua penghuni akan dipindahkan ke rumah sewa dengan kos ditanggung sepenuhnya oleh MRL. Selain itu, pihak berkenaan turut bersetuju menanggung kos baik pulih rumah yang rosak akibat letupan bahan serta pembaikan jalan utama yang terjejas. Pada masa yang sama, kolam tadahan juga akan dibina sebagai penyelesaian jangka panjang untuk mengatasi masalah banjir kilat. Tambahnya lagi, MRL juga telah mengambil maklum dan bersetuju menghentikan kerja-kerja pembinaan pada hari Ahad dan hari-hari penting seperti peperiksaan. Berita itu mengakhiri MG Flash hari ini. Kekal setia bersama Malaysia Gazette untuk perkembangan berita terkini. Saya Arina Asbar. Assalamualaikum dan salam hormat.